Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita memulakan pengajian kita ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kita kekuatan, maka dengan itu kita dapat teruskan lagi usaha memahami bahasa Arab Al-Quran ini. Semoga usaha kita dikurniakan, dikira sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sambung surah Maryam ayat 9 bahagian kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Terjemahannya, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Baik, sedikit penjelasan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa Allah telah ciptakan manusia sebelum itu. Padahal manusia pada waktu itu belum ada sama sekali. Baik, penegasan ini menjawab kepada persoalan Nabi Zakaria alaihi salam yang tertanya-tanya, bagaimana mungkin dia boleh dapat anak sedangkan dia sudah tua dan isterinya pula mandul. Maka perkara itu sukar berlaku. Maka Allah pun jawab perkara itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ialah dulu Allah cipta manusia tanpa ada ibu ayah. Adam itu diciptakan tanpa ibu ayah. Hawa itu pun diciptakan tanpa ibu dan ayah. Menunjukkan bahawa Allah itu maha berkuasa. Kalau dulu Tuhan boleh ciptakan manusia tanpa ibu ayah, maka kalau setakat Tuhan nak ciptakan manusia melalui manusia yang mandul, itu tidak ada masalah. Allah maha berkuasa. Nanti Maryam itu tanpa suami dia dikurniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan buatlah kerja kita di dunia ini. Kerja kita di dunia ini ialah berusaha sebaik mungkin menjadi sebab kepada kebaikan. Baik, Allah boleh saja jadikan kebaikan itu tanpa sebab, kerana Allah maha berkuasa. Tapi Allah beri kita banyak peluang untuk menjadi penyebab kepada macam-macam kebaikan. Maka usahalah untuk jadi penyebab kepada
macam-macam kebaikan, kerana jika kita sebab kepada kebaikan, kita disebab kepada kebaikan, maka kita akan dapat pahala. Dan kalau pahalanya banyak, maka nanti dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran pentingnya. Mari kita bincangkan word by word perkataan yang ada di sini. Yang pertama, waqad, ada dua patah perkataan. Yang pertama wa, yang kedua qad. Baik, mari tengok terjemahannya. Yang pertama wa, dan itu adalah haraf ataf. Orang Melayu memanggilnya haraf penyambung cerita. Cerita tentang Nabi Zakaria ni belum habis, nak disambung ceritanya, maka digunakan haraf penyambung cerita, iaitu wa. Baik, kemudian selepas wa, qad, terjemahannya sesungguhnya. Ini adalah haraf taukid. Dalam bahasa Melayu kita boleh panggil dia haraf penegasan. Fungsi dia adalah untuk menegaskan. Baik, selalunya qad ni dia menegaskan fi'il madi. Selalunya qad digunakan untuk menegaskan fi'il madi. Kalau nak menegaskan isim, kita kena guna inna ataupun anna. Kalau fi'il mudhari', gunakan enna dekat hujung fi'il mudhari'. Baik, kita tak nak cerita penegasan yang lain, kita nak fokus pada yang fi'il madi. Baik, dalam bahasa Arab, kalau fi'il madi kita nak menafikan, ada caranya. Kalau nak menegaskan pun ada caranya. Ada kalimat yang khusus untuk fungsi yang berikut ini. Baik, yang pertama, kalau fi'il madi kita nak menafikan, maka kita guna ma. Kalau nak menegaskan, kita guna qad. Baik, mari tengok contoh. Contoh di sini ialah ma zahabtu, terjemahannya saya tidak pergi. Kalau qad zahabtu, terjemahannya sesungguhnya saya telah pergi. Baik, kat sini fi'il madi ini ditegaskan menggunakan qad. Kalau nak menafikan, kita gunakan ma. Mari tengok contoh dalam surah Maryam ayat ke-8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati 'aqira wa qad balaghtu minal kibari 'itiyya. Terjemahannya, Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal isteriku adalah seorang yang mandul, dan sesungguhnya aku sendiri sudah mencapai umur yang sangat tua. Baik, tengok di situ kita nak fokus pada fi'il madi yang ditegaskan. Baik, di sini ada fi'il madi, dan fi'il madi ini ditegaskan menggunakan qad. Baik, mari tengok terjemahan. Qad, terjemahan dia ialah sesungguhnya. Manakala balang tu, terjemahannya aku sudah mencapai. Baik, ini fi'il madi. Dalam terjemahannya kita boleh letak perkataan telah ataupun sudah. Nak menegaskan fi'il madi, kita gunakan qad. Qad ni khusus untuk menegaskan fi'il madi. Baik, mari tengok. Mari kita kembali ke surah Maryam tadi balik. Baik, tadi kita jumpa qad. Kita kata qad itu menegaskan fi'il madi. Jadi selepasnya mesti fi'il madi. Mari tengok apa fi'il madi yang selepas qad tadi. Baik, selepas qad kita jumpa perkataan khalaqtu. Terjemahannya aku telah cipta. Ini fi'il madi. Fi'il madi dalam terjemahannya kita tambah telah. Fi'il madi asalnya 3 huruf. Fi'il madi yang 3 huruf tu asalnya huruf ketiga baris atas, dan ada dia. Kat sini dia tak ada, dia dibuang.
sebab kita dah matikan ni. Kemudian tu ni penambahan, tu ni tanda ganti nama diri aku. Manakala ka di situ pula maknanya mu, itu domer muttasil, dalam bahasa Melayu dipanggil ganti nama diri melekat. Manakala aku tadi ganti nama diri tersembunyi, yang tu ni tanda dia. Saya ulang, aku dalam fi'il madi ni adalah ganti nama diri tersembunyi, tanda dia ialah tu. Tu ni hanya menjadi tanda untuk ganti nama diri aku dalam fi'il madi saja. Kalau ka ni dia domer muttasil, orang Melayu panggil ganti nama diri melekat, dia boleh melekat dekat semua jenis perkataan. Kalau tu dia hanya tanda ganti nama diri aku dalam fi'il madi, dan aku di sini dianggap domer mustatir. Orang Melayu panggil ganti nama diri melekat. Baik, yang seterusnya min. Min terjemahannya dari, ini adalah haraf jar. Baik, selepas min qablu. Sepatutnya qabli ya, baris bawah, tapi ini special case sikit, maka dia tidak di baris bawah di situ. Baik, tengok maknanya. Qablu maknanya sebelum, dia adalah kalimat isim. Baik, selepas qablu walam ada dua patah perkataan. Yang pertama wa, yang kedua lam. Baik, mari tengok terjemahan. Yang pertama wa dan, itu haruf atof. Orang Melayu panggil haruf penyambung cerita. Manakala lam, lam tu maknanya belum atau tidak, itu adalah haruf nafi. Fungsinya adalah untuk menafikan. Baik, hari ni kita nak fokus kepada cara nak menafikan. Tadi kita dah cerita cara menafikan fi'il madi dan menegaskan fi'il madi. Sekarang kita nak cerita pula bagaimana cara menafikan fi'il mudhari' dan menegaskan fi'il mudhari'. Baik, untuk menegaskan fi'il mudhari' kita boleh guna qad. Terjemahan dia sesungguhnya, atau boleh guna la. La banyak sikit makna dia. La ni maknanya sesungguhnya, atau sungguh, atau benar-benar, atau pasti. Manakala satu lagi na. Na makna dia lebih kurang macam la juga. Makna dia benar-benar, atau sungguh, atau pasti, atau apa-apa saja perkataan yang menunjukkan penegasan. Baik, kalau nak menafikan fi'il mudhari' pula, ada 4 pilihan di sini. Yang pertama ma, yang kedua la, yang ketiga lam, yang keempat lan. Baik, ma maknanya tidak, la pun tidak, lam ni belum atau tidak pernah, manakala lan maknanya tidak akan. Baik, mari tengok lagi sekali terjemahan. Baik, yang tadi, yang qad tadi maknanya sesungguhnya, manakala la ni sesungguhnya, atau benar-benar, atau pasti, atau sungguh. Yang na ni lebih kurang macam la, maknanya benar-benar, atau pasti, atau sungguh. Baik, yang ma maknanya tidak, la maknanya tidak, lam maknanya belum atau tidak pernah, manakala lan ni maknanya tidak akan. Baik, mari kita tengok contoh dalam ayat Al-Quran, dalam surah Maryam, ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Terjemahannya, dia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Baik, tengok kat situ kita nak cari fi'il mudhari'. Baik, di situ ada satu fi'il mudhari', iaitu perkataan akun.
Baik, mari tengok terjemahan dia. Baik, kat sini akun ni terjemahan sebenarnya aku adalah ataupun aku berada ataupun aku ada ataupun aku jadi. Tapi kat sini ditulis terjemahan dia, kat sini ditulis terjemahan dia aku saja. Tak ada tulis pun adalah, tak ada tulis pun berada, tak ada tulis pun ada. Baik. Manakala lam tu maknanya belum pernah. Baik, yang kecewa ni silap ni. Kecewa kat sini datang ni daripada perkataan syakiyan ya, syakiyan. Baik, saya betulkan sikit petak tu. Baik, saya ulang lagi sekali. Akun ni terjemahan asalnya aku adalah ataupun aku berada atau aku ada atau aku jadi. Baik, kat sini tak ditulis terjemahan penuh, ditulis aku je kat sini. Manakala belum pernah ni daripada perkataan lam. Baik, lam ni haraf nafi dan dia juga haraf baris mati. Fungsi dia menafikan dan membaris matikan baris hujung fi'il mudhari' selepas dia. Terjemahannya belum pernah ataupun belum. Baik. Yang kecewa tadi, perkataan kecewa daripada perkataan syakiyan. Syakiyan di sini maknanya ialah kecewa. Baik, mari tengok yang seterusnya, surah Maryam ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Baik, ini surah Maryam tapi bukan ayat 4 ya. Minta maaf di sini salah tulis, bukan ayat 4. Baik, saya bacakan terjemahan. Maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Baik, tengok di situ kita nak fokus pada fi'il mudhari'. Baik, kat situ ada perkataan ukallima. Baik, perkataan ukallima di sini terjemahan dia aku berbicara. Terjemahannya aku berbicara. Hamzah di sini tanda ganti nama diri aku. Manakala lan maksudnya tidak akan. Baik, jadi terjemahannya kat sini aku tidak akan berbicara. Baik, ini kata-kata Maryam. Maryam kata aku bernazar. Minta maaf, Allah perintahkan kepada Maryam supaya berkata kepada masyarakat nanti bahawa dia bernazar berpuasa dan dia tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Baik, hari tersebut ialah hari setelah Nabi Isa telah dilahirkan. Nanti Nabi Isa sendiri yang akan beri penjelasan. Baik, seterusnya surah Maryam ayat 42 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Terjemahannya, ingatlah ketika dia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun. Baik, ini kata-kata Ibrahim. Ibrahim tanya bapaknya sendiri,
Kenapalah pergi sembah benda yang tak boleh dengar langsung, tak boleh melihat dan tak boleh nak tolong kamu sedikit pun. Baik, di sini kita nak cari fi'il mudhari'. Baik, tengok yang pertama, la yasma'u. Terjemahan kat sini, tidak mendengar. Baik, sebenarnya terjemahannya ada dia. Kenapa ada dia? Sebab ada ya. Ya tu tanda ganti nama diri dia. Dia tu ganti nama diri tersembunyi. Ganti nama diri tersembunyi ni kita tak nak tulis kat terjemahan pun tak apa. Tengok pada kesesuaian. Kat sini kurang sesuai. Kurang sesuai, ditulis dia maka tak ditulis. Baik, yang tidak tu daripada la. Kalau saya nak kata dia tidak pernah mendengar, maka kena tukar lam. Kalau dia tidak akan mendengar, maka kena guna lan. Baik, seterusnya sebelahnya la yubsiru. Terjemahannya tidak melihat. Sebenarnya ada dia di sini tapi tak ditulis di situ. Kemudian yang terakhir la yughni. La yughni maksudnya tidak dapat menolong. Tidak dapat menolong. Baik, semua perkataan tidak ni daripada lam alif ni, ini huruf nafi. Dia menafikan fi'il mudhari' selepasnya. Dan la ni dia tidak ubah baris hujung fi'il mudhari' tersebut. Kalau lam tadi, kalau lan tadi, kalau guna lan, terjemahannya tidak akan tadi, dia akan membaris ataskan hujung fi'il mudhari' selepasnya. Manakala kalau guna lam tadi pula, kalau guna lam maknanya belum pernah, yang ni dia membaris matikan hujung fi'il mudhari' selepasnya. Baik, mari tengok contoh lain. Contoh yang seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Maryam ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumannak. Terjemahannya, berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Sesungguhnya, jika kamu tidak berhenti, nescaya kamu benar-benar akan kurejam sungguh. Baik, ini ugutan bapa Ibrahim kepada anaknya, iaitu Nabi Ibrahim. Dia kata kalau Nabi Ibrahim ini dia tidak mahu berhenti dakwah, maka nanti dia akan rejam anaknya sendiri. Baik, tengok di situ tuan-tuan dan puan-puan, perkataan sesungguhnya kat situ itu datangnya daripada la. Ini huruf taukid. Manakala lam kat situ maknanya tidak. Baik, lam ni dia duduk dekat fi'il mudhari'. Tadi saya kata fi'il mudhari' kalau ada lam, maka hujung dia kena baris mati. Baik, kat sini tantahi ni hujung dia sebenarnya ada huruf illah. Sebenarnya ada ya. Baik, fi'il yang ada huruf illah, waktu dia kena mati, maka cara dia mati ialah dibuang huruf illah. Asalnya ada huruf illah ni. Kalau ada huruf illah kena baca panjang, kena baca tantahi. Tapi bila ada lam, dia kena mati. Cara dia mati ialah dibuang huruf illah. Maka di sini nampak secara zahir baris bawah, tapi sebenarnya dia sedang berbaris mati. Cuma cara dia mati lain sikit, pelik sikit. Cara dia mati ialah dibuang huruf illah. Baik, kemudian satu lagi benar-benar. Baik, kat sini benar-benar datangnya daripada la ni. Baik, la dekat depan tadi makna dia sesungguhnya. Kalau jumpa la, makna dia ada banyak dan kita kena letak makna yang sesuai.
Kat sini la depan ni makna yang sesuai sesungguhnya. Yang dekat fi'il mudhari' ni, ini fi'il mudhari'. Yang ni maknanya benar-benar. Baik, tadi kita ada jumpa la dekat fi'il mudhari', tapi la itu dibaca 2 harakat. Terjemahannya tidak. Yang ni dibaca 1 harakat. Kalau saya saja-saja suka-suka tambah harakat, maka yang ni maknanya akan bertukar jadi tidak. Nescaya kamu tidak akan kurejam. Tapi kat sini dia bukan nak kata tidak. Dia nak kata benar-benar aku akan rejam kau. Baik, kemudian ada nun syaddah dekat ujung ni. Nun syaddah ni nun taukid ya. Nun ni nun taukid, dia hanya duduk dekat fi'il mudhari' saja. Dia duduk dekat ujung fi'il mudhari' dan dia menyebabkan huruf sebelum dia baris atas. Sepatutnya fi'il mudhari' hujung dia kena baris depan. Tapi bila letak nun taukid, maka dia menyebabkan huruf sebelumnya ni baris atas. Yang ni makna dia ialah sungguh. Baik, saya ulang tuan-tuan. Lam tadi haraf nafi, manakala la tak ada alif ni haraf taukid. Nun syaddah ni haraf taukid. Yang lam dekat depan tu pun haraf taukid juga. Baik, balik kembali kepada surah Maryam. Baik, perkataan yang seterusnya ialah taku. Taku ni asal dia takunu. Terjemahannya kau adalah. Ini fi'il mudhari'. Baik, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' di sini dalamnya ada ganti nama diri kau. Kau kat sini tandanya ialah huruf ta. Baik, di hujung dia asalnya ada waw nun ya. Asalnya di hujung itu ada waw nun. Kemudian tadi ada lam. Baik, tengok sebelum taku tadi. Baik, sebelum taku tadi ada lam. Kita kata tadi lam ni dia haraf nafi dan haraf baris mati. Dia membaris matikan fi'il mudhari' selepas dia. Baik, tadi kita kata taku tadi, sepatutnya asal dia takunu. Bila ada lam, dimatikan nun ni. Tapi kat sini pelik sikit, dibuang nun dan waw. Dibuang tu. Jadi 2 huruf saja, taku saja. Baik, sebab apa dibuang? Yang ni tidak pasti kenapa. Wallahu a'lam. Baik, tengok perkataan yang seterusnya. Perkataan yang terakhir, syai'an. Terjemahannya sesuatu. Ini kalimat isim. Tanda isim di situ ialah di hujung dia ada tanwin. Tanwin kalau baris atas kita kena tambah alif. Alif ni tidak ada makna apa-apa. Dia datang sekali dengan tanwin baris atas. Kalau tanwin tu baris bawah, syai'in, maka tak perlu tulis alif di situ. Kalau tanwin baris depan, syai'un, pun tidak perlu alif di situ. Alif itu ditambah kerana tanwin baris atas. Baik, habis sudah perbincangan untuk surah Maryam ayat 9 bahagian kedua tadi. Maka berakhirlah sesi kali ini. Semoga apa yang dibincangkan dapat difahami dengan baik, insya-Allah. Sekian saja, tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian saja tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.